may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu. Itulah kita tinggalkan pada bulan yang lepas daripada surah Al-Baqarah, di mana kita dah baca sebelum ini ayat yang ke-25 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ayat ni 4 baris di mana baris yang pertama saya telah huraikan pada kuliah yang lalu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Wa basyir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya basyir, yakni menyampaikan berita gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan saya dah sebut antara salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah at-tabsyir, yakni menyampaikan berita gembira. Dan termasuklah berita-berita gembira ialah perkara yang akan diperolehi oleh orang yang beriman pada hari kiamat, syurga dan hal-hal yang bersabit dengan. Dan begitu juga perkara yang bersabit dengan amalan itu sendiri, pahala, kelebihan sesuatu amalan, itu semua termasuklah konteks at-tabsyir, yakni menyampaikan berita gembira, balasan-balasan Allah, sama manusia ni tuan-tuan, dalam banyak hal kadang-kadang dia tak cukup untuk disuruh melakukan sesuatu perkara, kadang-kadang nak kena bagi reward. Itu kita belajar dalam ilmu psikologi. Manusia memang macam tu, dia punya tabiat dia. Dan benda ni kadang tak payah nak belajar tinggi pun. Kadang-kadang kita ada anak, kita boleh tahu kan. Mana ada kita suruh anak kita main suruh saja. Kita suruh, kadang-kadang kita promise something, kan? Adik buat ni, ayah bagi ni. Boleh, apa salahnya? Tapi tak boleh lah asal suruh je promise. Asal suruh je promise. Asal promise je suruh. Mana sekali-sekala lah, dan dia fed up juga tu, asyik suruh aja ayah aku ni, tapi tak pernah bagi apa pun. Yang kita bagi hari-hari duduk dia, bagi dia makan, bagi dia minum, bagi dia tempat tinggal, dia tak nampak. Dia nampak tu. Kan? Bagi hadiah, tu dia nampak. Tapi tak apa. Dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, sudah pasti dia tahu akan keperluan kita. Manusia mesti diberi reward dan diberi janji-janji yang baik. Jadi kita terima janji itu, dan kita sambut apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beri kepada kita. Jadi manusia ni memang macam tu. Jadi Allah Taala Maha tahu. Jadi sebab itu sebahagian besar daripada amal ibadah yang kita lakukan,
ada fadilatnya, ada kelebihannya, kan? Allah Ta'ala ataupun Nabi kata buat begini, Allah Ta'ala bagi begini, buat begini, Allah Ta'ala bagi begini, ya. Satu tu balasan Allah lah, ya. Yang kedua, dia dapat memotivasikan kita dan menggalakkan kita nak buat benda tu, ha? Sebab tu amalan dan fadilat ni dia tak boleh bercerai-berai, dia mesti disekalikan. Kita nak suruh orang sembahyang berjemaah, jangan suruh saja. Nabi beritahu, bila kamu sembahyang jemaah, apa yang kamu dapat, ha? Nabi suruh infak umpamanya, sedekah. Bila kamu infak, apa yang kamu dapat, ya? Di samping janji Allah, dia juga satu galakan dan nak motivasikan kita. Pasal manusia ni dia perlu nilai-nilai motivasi seumpama ini, ya. Jadi agama telah menyediakan bagi kita, ya. Jadi tabsyir. Sebab itu fadilat-fadilat dalam syarak dia tak boleh sabit melainkan dengan nas syarak. Tak ada orang boleh kata buat begini dapat begini, buat begini dapat begini dalam hak awak agama, kerana fadilat dia termasuk dalam perkara ghaib. Mana kita tahu kita dapat benda tu, ataupun mana kita tahu Allah Ta'ala nak bagi? Nabi je boleh bagi tahu Allah Ta'ala nak bagi sekian-sekian, melainkan kalau kita dapat wahyu, tak apalah, kan? Tapi tidak sedemikian, ha? Sebab itu fadilat-fadilat yang dikaitkan dengan syarak mesti dikaitkan dengan dalil juga. Tak ada dalil, tak ada fadilat, ya. Itu prinsip dalam syarak, berkaitan dengan fadilat-fadilat yang ada dalam agama, ya. Baik, kalau fadilat agama lah, kalau fadilat dunia tak apa, kan? Boleh based on analysis, boleh based on eksperimen, boleh based on hypothesis, kajian manusia, kan? Tak apa. Makan ubat begini, ini fadilat dia, kan? Makan benda ni, ini fadilat dia, ni khasiat dia. Semalam saya pergi seminar kesihatan di Shah Alam, 2 jam. Cerita pasal makanan-makanan yang berkhasiat, nutrisi-nutrisi, itu kelebihan lah, kan? Makan buah apple once a day, ini fadilat dia. Tak perlu buka Quran, tak perlu cari hadis Nabi sebagai dalil, pasal itu keduniaan. Dan Nabi SAW pun dah sebut, antum a'lam bi umuri duniakum, dunia kamu lebih tahu mengetahuinya, kamu lebih mengetahui berkenaan dengannya. Nasih Muslim. Asal cerita, Nabi bila pergi ke Madinah, Nabi cadangkan kepada petanam-petanam pokok pada waktu itu supaya buat takbirun nakhl, dia buat kahwin macam tu lah, ya, nak bagi buah lebat. Bila dia ikut sarana Rasulullah, buah jadi tak lebat. Dia pun mengadu kat Nabi, buah tak lebat ni macam mana? Dulu lebat, bila Nabi suruh buat begini, kami buat begini, dia tak lebat. Nabi pun kata kepada mereka, antum a'lamu bi umuri duniakum. Nak bagi lebat pokok ni benda dunia, kamu lebih tahu akan urusan dunia. Kamu petani, aku bukan petani, aku cadangkan saja, kan? Tapi kalau tak jadi, lepas ni tak payahlah buat. Buatlah apa yang kamu lakukan seumpama sebelum ini. Jadi nak kena beza. Fadilat-fadilat keduniaan tak ada masalah. Ini fadilat yang dikaitkan dengan agama. Dan unfortunately memang banyaklah fadilat-fadilat yang tidak sabit dalam syarak sama sekali. Kenapa tidak sabit? Pasal tidak ada nafs. Sedangkan fadilat adalah perkhabaran yang hanya boleh datang melalui wahyu. Fadilat ni makna kelebihan apa yang Allah Ta'ala nak bagi. Dan apa yang Allah Ta'ala nak bagi tidak diketahui melainkan dengan jalan wahyu, dan tidak ada orang yang menerima wahyu melainkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama-ulama kita nak bersabit dengan fadilah, dia kaji satu persatu, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu, mana yang tidak ada asal. Al-Imam Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullah, dia ada buku besar Fadailul A'mal, fadilat amalan, base kepada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, kelebihan-kelebihan amalan, fadailul a'mal, semuanya bersandarkan kepada hadis Nabi SAW. Tidak ada satu pun daripada beliau sendiri, tak ada. Ya, cuma bezanya sahih, dhaif, itu sajalah. Tapi mesti ada nas. Ya.
Dan ramai lagi ulama-ulama yang karang tentang fadailul a'mal. Al-Imam Ibn Syahid. Siapa lagi? Ramai lah ya. Paling kurang pun tuan belajar Riyadhus Shalihin pun syarat dengan kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita ya. Dan kelebihan yang ada dalam hadis-hadis yang sahih sudah memadai. Umpama kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, innamal ahaditsus sihah lagun ya, sesungguhnya hadis-hadis yang sahih itu sudah memadai kan. Banyak orang baca bila hadis siwak. Saya bagi contoh ya, kait bab fadilat sikit lah. Hadis yang diriwayatkan dalam musnad hadis yang diriwayatkan dalam Mustadrak Al-Hakim, dalam Sunan Al-Baihaqi, mana lagi? Dan mungkin ada dalam buku hadis yang lain ya. Salatun bi siwak khairun min 70 salatan bi ghairi siwak. Semayang dengan satu siwak lebih baik daripada 70 semayang tanpa siwak. Semayang tadi, kalau tuan-tuan semayang tak gosok gigi, tak siwak, seumpama tuan-tuan 70 kali semayang kalau tuan-tuan bersiwak. Kalau tuan-tuan tak siwak tadi kan, tuan-tuan kena semayang lagi 70 kali baru sama dengan sekali semayang bersiwak. Ada 2 orang masuk surau waktu malam ni. Ya, saya siwak, pengurusi tak siwak. Contohlah ya, marah pengurusi pula, mana pengurusi? Saya macam 7 kali semayang fardu, pengurusi sekali je. Jauh lebih baik saya lah. Ya. Dan hadis itu banyak termuat dalam buku-buku fiqh ya. Tapi ulama-ulama kita yang hebat seperti Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan jago-jago dalam mazhab Syafi'iyah lain telah menyaring hadis itu. Memang hadis itu ada dalam buku-buku dulu-dulu lah ya. Lepas tu mereka saring, dah tak ada dah hadis-hadis seumpama itu. Tapi masih ada lagi. Ada jugalah yang ada kan. Tapi dia tidak palsu ya, dia hanya dhaif, lemah lah. Apa maksud lemah? Lemah ni tak boleh dipegang. Tapi kalau dia amalan yang sudah ada asalnya dalam syarak, boleh diamalkan. Nak cerita banyak orang baca hadis tu, dalam buku pun dia suka petik hadis tu. Sedangkan hadis yang lebih sahih yang diketengahkan oleh para ulama kita yang menyaring ada banyak. Antaranya ialah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan juga dalam buku sunan, termasuk Sunan An-Nasa'i dan selain. As-siwaku matharatun lil fam mardatun lirabb. Ya. Siwak itu membersihkan mulut dan meredhakan Tuhan. Mana lebih afdal? Hak tadi sekali semayang 70 kali semayang. Hak ni meredhakan Tuhan. Mana lebih afdal? 70 kali semayang ke meredhakan Tuhan? Meredhakan Tuhan lah. Bila kita dapat redha Allah, kita nak apa lagi? Sebab tu hadis ni lebih baik daripada hadis tadi. Pertama, dari sudut kesahihan sanadnya, hak tu tak sahih, hak ni sahih. Yang kedua, hak tu dapat 70 semayang, belum tentu betul. Hak ni dapat keredaan Tuhan. Maksudnya bila kita bersiwak, Allah redha. Bila kita bersiwak, Allah redha. Lebih banyak kita bersiwak, lebih kita diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah terbuk Allah Taala redha, kan, pahala syurga semua kembali kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis tu ya. Lepas tu saya belajar fiqh ibadah di mana-mana. Saya banyak ajar fiqh kan, fiqh lah ya. Bila masuk bab siwak, saya akan sentuh hal-hal seumpama ini. Ada dalam kitab Ustaz Adin ni, memanglah ada dalam kitab. Tapi nak cerita macam tu ya. Fadilat prinsip dia macam tu tuan-tuan. Tidak salah baca hadis ni, tidak salah. Tapi kita kena tahu yang sahih, yang dhaif. Ulama kita punya kerja belaka tu, yang telah menyaring hadis-hadis yang bersabit dengan fadilat, supaya orang-orang Islam ada idea yang jelas bersabit dengan kelebihan-kelebihan seumpama ini, kerana ia berkait dengan perkara ghaib, apa yang Allah Ta'ala nak beri ya. Tapi tak dinafikan ada orang yang bermudah-mudahan dalam bab fadilah,
Dah lah fadilat tak ada nasnya kan. Lepas tu duduk disebar-sebarkan pula ya. Banyaklah banyak. Sebab tu bila saja fiqh ibadah, belajar bab siwak baik, belajar bab wuduk baik, saya akan sentuhlah benda-benda yang tidak sah. Sebab ada fadilat yang ada nas, cuma sahih tidak sahih, malah ada yang tidak ada nas sama sekali, tidak ada nas sama sekali ya. Ada fadilat yang tidak ada nas, itu dipanggil fadilat yang la aslalahu, tidak ada asal baginya macam bab wuduk lah. Kita diajar zaman kecil-kecil, bila nak wuduk doa, basuh tangan doa sekian, berkomo doa sekian, basuh hidung doa sekian ya. Ada dalam buku-buku kita di Nusantara ni banyak belajar Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Palembang ya. Soalnya buku itu hukum fiqh kat dalam tu yang tidak disaring. Allah Ta'ala alam lah, tak pasti kenapa, tapi kerana ia adalah uraian kepada Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan buku Bidayatul Hidayah adalah buku fiqh yang belum disaring. Imam Ghazali lahir bila? Saringan kepada mazhab Syafi'i bila? Dan Syekh Abdul Samad bila dia karang buku itu, dia betul-betul ikut dalam Bidayatul Hidayah. Allah Ta'ala alam lah, mungkin dia tak rujuk saringan-saringan yang baru selepas daripada Al-Imam Al-Ghazali. Amalan tu ada. Baguslah baca, bila basuh tangan doa begini, bila komo doa begini, ada doa-doa yang bagus. Tapi Al-Imam Nawawi rahimahullah hampir di setiap bukunya dia kata la aslalahu, tidak ada asal baginya ya. Al-Imam Abdul Aziz Al-Malibari dalam bukunya Fathul Mu'in, mula-mula dia tulis, kemudian dia kata hazaftuhu, aku buat li'adami aslin yu'tamadu bihi jazimahu syekhul mazhab. Mula-mula aku masuk bab tu, tiba-tiba aku buang kerana ia telah dinyatakan oleh syekhul mazhab, guru mazhab kita, itulah Al-Imam Nawawi, tidak ada asal baginya ya. Sebab hadis-hadis telah menyatakan kita wuduk dengan baik masuk syurga, kita wuduk dengan baik masuk syurga kan? Jadi tak ada syarat basuh tangan doa tu semulut doa ni ya. La aslalahu, tidak ada asal baginya, tidak ada dalil, tak ada nas. Hatta Imam Nawawi dalam Al-Azkar dia kata lam yadhkurhu Syafi'i walal ashabul mutaqaddimun. Imam Syafi'i pun tak pernah sebut. Dah lah, tak ada hadis, nas tak ada. Imam Syafi'i pun tak pernah sebut, ulama Syafi'i pun tak pernah sebut ha? Adalah ulama Syafi'i yang sebut tu, tapi maksud Imam Nawawi ulama Syafi'i yang terawal. Imam Syafi'i, anak-anak murid dia ashabul wujuh, terawal tak sebut. Benda ni timbul baru tahun 500 Hijriah, 400 Hijriah baru timbul kan doa-doa seumpama ini. Yang tidak ada asal bagi ya. Saya nak buat juga ustaz, terpulanglah ya. Saya hanya maklumkan saja. Jadi benda-benda yang la aslalahu, tidak ada asal daripada benda-benda yang la aslalahu, tidak ada asal baginya, memang sebaiknya ditinggalkan. Tapi tidak ada nas ya. Dan ulama kita sendiri pun telah menyatakannya. Imam Nawawi tuan-tuan yang menentangnya. Saya tak tahulah jika ada orang lain yang lebih bagus, yang lebih hebat, yang lebih besar daripada Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan pasal fadilat saya dah ada kan. Wuduk yang bagus masuk syurga, wuduk bagus masuk syurga. Jadi macam kes siwak tadilah. Jadi fadilat seumpama itu tidak ada kepentingan sama sekali ya. Baik. Jadi kita ada prinsip yang jelas tentang fadilat ya. Ada orang kata wuduk boleh menyembuhkan penyakit. Ambil wuduk, tak ada air, minum. Memang ada sahabat radhiyallahu taala anhu yang minum air wuduknya. Umpamanya diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Ali bin Abi Talib sendiri. Tapi dia bukan minum air wuduk tu. Dia minum air lebihan wuduk. Dia ambil wuduk dalam satu bekas. Kan? Dia wuduk. Lebihan air yang dalam bekas itu memang digalakkan minum oleh sebagian para ulama, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Tapi pastikan air itu air yang bersih lah. Kalau air pahit capek jangan. Tuan-tuan ambil wuduk, kalau nak minum ambil air kowe. Ada satu baldi, ambil wuduk. After that
lebihan air yang ada dalam baldi tu, dalam bekas hak bersih tu, minum. Ia dilakukan oleh Ali bin Abi Talib, disaksikan sendiri oleh anaknya Husain bin Ali. Ya. Sebab itu dalam Muktamad Mazhab Syafi'i hatta disebut oleh Abdul Aziz Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, buku Muktamad Mazhab Syafi'i yang express. Dia kata istahabbu syurbu fadlil ma'. Di hadis yang warada fihi, digalakkan meminum air lebihan wudu kerana ada nas yang warid tentang Ali lah, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Tapi bukan minum air wudu ya, air lebihan wudu. Kan? Minum air wudu tak ada. Tak ada ambil wudu minum. Itu belum berlaku lagi. Ya. Sementara air itu boleh menyembuhkan penyakit itu dan penyakit ini. Wallahu taala alam, la aslalahu, tidak ada asal baginya. Ya. Ada orang mengadu, ustaz, anak saya akhlak tak bagus, kerak kepala. Ustaz kata balik nanti ambil wudu, tak ada air wudu tu bagi anak awak minum. Awak je, bapa awak tak boleh, suami tak boleh. Tunggu sembahyang zuhur je dan air basuhan muka dan tangan saja. Very detail lah. Sian anak tu. Kan? Silap-silapnya air tak bersih, dapat sakit anak tu. Itu fadilat-fadilat tidak ada asal dalam syarak, ya. Dah banyak lagi lah, ya. Nabi SAW bila ada sahabat yang sakit, tidak ada riwayat Nabi suruh minum air wudu, sementara tidak ada riwayat Nabi suruh berwudu, tidak ada, ya. Yang ada hanya sahabat yang ditimpa penyakit ain. Penyakit ain, ya. Tahu penyakit ain, ya? Ada ustaz pernah sebut. Penyakit ain ni ialah penyakit yang terhasil bila seseorang itu takjub melihat seseorang yang lain dalam keadaan dia tidak memuji Allah. Kalau orang puji kita tuan-tuan, kalau dia tak kata subhanallah, dia tak kata alhamdulillah, kita kata alhamdulillah, kita kata tabarakallah. Syekh handsome hari ni, Syekh. Sega, bongkok-bongkok pun sega. Alhamdulillah, kan? Tabarakallah. Dia tak kata, biar kita kata. Kalau dia puji kita, kita tak kata, kok kita kena penyakit ain. Ya. Dan penyakit ini memang berlaku pada zaman Rasulullah, hatta Nabi sebut dalam banyak hadis, al-ainu haqqun. Fa idza tusiltum faqsilu, kata Nabi. Ain adalah hak, adalah benar, dia berlaku. Tak okeylah orang tu punya salah, kita yang kena. Allah Ta'ala alam. Ini benar-benar berlaku. Macam kita kata orang bawa kereta lah, ya. Ada member tu berjalan kaki, kita bawa kereta lalai, laju pergi langgar kawan tu, tiba-tiba kawan tu mati. Boleh kita kata salah, Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Patut orang mati driver kereta tu, kan? Orang berjalan kaki tidak salah. Sama lah dalam konteks ni pun, kan? Jadi bila seorang itu melihat seseorang, dia takjub, dia tidak melihat kepada kebesaran Allah. Dia puji seorang, dia takjub, dia tidak kembalikan kepujian itu kepada Allah. Orang yang dilihat, orang yang dipuji itu boleh kena penyakit ain. Susahlah macam tu, ustaz. Kalau orang puji kita, macam mana dia tak puji Allah? Kita a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali every day. Selamatlah daripada penyakit-penyakit seumpama itu, kan? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was-sami'ul 'alim. 3 kali. Selamatlah daripada hal seumpama itu, kan? Anak kecil pula, u'izuka bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainil lammah. Anak kecil memang kita kena jampi macam tu, ya. Nabi SAW bila dapat cucu Hasan dan Husain, Nabi baca kepada kedua-duanya, u'izukuma bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainil lammah. Ya, aku lindungi kedua-dua kamu dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna daripada syaitan dan kemudaratan-kemudaratan yang seumpamanya, dan daripada ain yang bakal menimpa kamu ataupun yang akan menimpa kamu. Ya. Jadi kemudian selepas Nabi jampi macam tu, Nabi pun berkata pada Anas bin Malik, inilah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail dan Ishak.
Itu doa nak mengelakkan. Sebab itu kita tonjol-tonjolkan anak isteri kita di Facebook tak berapa bagus juga kalau orang tengok kan. Dia boleh terkena penyakit ain. Kuat sangat tonjol kan. Jadi bila ada sahabat Nabi dia terkena ain seumpama itu. Jadi sahabat yang takjub kepada sahabat yang ini, Nabi suruh ambil wudu. Kemudian air wudu tu Nabi mandikan. Nabi tak suruh minum, Nabi suruh mandi. Ya. Air wudu ni memang suci, tapi untuk wudu dan mandi wajib. Kan? Air mutlak ni nak minum benda nombor 2. Jangan kata asal air suci menyucikan boleh minum. Air suci menyucikan hanya untuk wudu, mandi wajib. Tapi kalau nak minum, make sure air tu lain. Ya. Air kolah kan suci menyucikan, boleh ambil wudu, boleh minum, boleh tentu lagi. Macam itulah cerita dia ya. Baik, balik pada yang tadi. Habis baca ya, saya dah sebut dulu. Allah Ta'ala kata nak beritahu apa? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahawasanya bagi mereka, yakni orang-orang yang beriman, syurga-syurga. Jannatin, syurga-syurga. Dia adalah plural kepada syurga. Kalau satu syurga, jannah. Kalau banyak syurga, jannat. Ya. Muslimah, satu muslimah. Kalau ramai, muslimat. Mukminah, satu mukminah. Kalau ramai, mukminat. Ditambah alif dengan ta maftuhah. Itu bahasa Arab lah ya. Kalau lelaki ditambah nun atau waw. Kalau lelaki ditambah ya atau waw, nun. Muslim, satu. Muslimun atau muslimin, tengoklah kedudukan dia. Bila dia jadi fa'il, muslimun. Bila dia jadi maf'ul, muslimin. Macam tu bahasa Arab ya. Muslim satu, muslimin ramai ya. Jadi jannah satu, jannat banyak, syurga-syurga. Kenapa Allah Ta'ala kata syurga-syurga? Kerana syurga banyak kan? Ada Jannatul Firdaus, syurga Firdaus. Itu syurga yang the best, the ultimate paradise ya. Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus fa innaha a'lal jannah wa awsat al jannah wa minha tafjur anharul jannah. Dan Sahih Bukhari ataupun Muslim pada Abi Hurairah, Nabi kata jika kamu nak minta syurga, minta firdaus terus. Allahumma inni as'alukal firdaus. Kalau bahasa Arab lah, kalau bahasa Melayu, ya Allah berilah aku syurga firdaus. Amat-amat digalakkan minta syurga, dan disebut syurga apa? Sebaik-baiknya firdaus. Ya. Ya Allah, aku tak layak masuk syurga firdaus. Itu kata Syekh Imam Syafi'i ya. Syekh Munajat. Wallahu ta'ala alam. Tak payah baca yang tu. Baca ni. Ya Allah, berilah aku firdaus. Ya. Itu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Bila kamu minta syurga, Nabi kata minta yang the best. Itulah syurga firdaus. Dia adalah syurga yang paling tinggi. Syurga firdaus ni ialah syurga di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Mana paling dekat dengan Allah. Nabi kata ia adalah syurga yang paling tinggi, syurga yang paling pertengahan. This paradise is very wide, dia amat luas sehingga merangkumi syurga yang paling tinggi dan syurga yang paling pertengahan. Dan daripadanya terpancuk air-air syurga yang lain. Kita ada banyak syurga kan? Kita ada Jannatus Salam ataupun Darus Salam, syurga juga. Kita ada Darul Muqamah, syurga juga. Kita ada Darul Khuld, syurga juga. Kita ada Jannatul Ma'wa, syurga juga. Kita ada Jannatul Izlal ataupun Darul Izlal, syurga juga. Banyak syurga tuan. Kan? Macam neraka juga, neraka pun banyak juga. Ada Jahim, ada Jahannam, ada Saqar, ada Wail. Ya. Lain-lain belaka tu. Ya. Jadi banyak syurga-syurga ini. Tapi the best ataupun top paradise ialah Firdaus. Dia syurga yang paling tinggi, syurga yang paling tengah. That means this paradise is very special.
Wallahu ta'ala alam, sifatnya macam mana kita tak tahulah ya. Hakikatnya kita tidak tahu. Dan Nabi kata daripadanya terpancuk sungai-sungai syurga, ataupun daripadanya mengalir punca sungai-sungai syurga. Ada banyak syurga-syurga yang lain, sungai-sungai syurga yang lain, semua datang daripada sungai Firdaus. How special this paradise is. Mana syurga ni amat special sekali ya. Dan bagi orang yang beriman, layak untuk mendapat syurga-syurga ini ya. Dan ini ayat pertama Allah Ta'ala sebut tentang syurga. Kita belajar daripada ayat yang pertama sampai 24. Allah Ta'ala tak mention tentang syurga, kerana ini ayat yang pertama yang Allah Ta'ala sebut tentang syurga. Selepas Allah Ta'ala sebut tentang neraka. Dulu kita baca kan ayat sebelum itu, Allah sebut neraka dulu. Adalah hikmahnya tu. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang syurga. Inilah ayat pertama tentang syurga. Baik. Al-Alam dah sebut syurga, dan ayat pertama tentang syurga. Pertama yang perlu kita tahu, dari sudut haiwan akidah kita, kita wajib beriman dengan syurga ya. Dan siapa yang tidak beriman dengan syurga, terbatal imannya, keluarlah dia daripada Islam, murtadlah dia, kufur, mukhrij anil millah. Sepakat seluruh umat Islam, salah dan khalaf, tidak ada pertikaian dan khilaf sama sekali. Wajib beriman. Tak ada pun ustaz lalu rukun iman kan? Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada qada, beriman kepada hari kiamat, ataupun beriman kepada hari kiamat susunan dia biasa, qada yang paling akhir. Kemudian beriman kepada qada dan qadar. 6 kan? Tak ada sebut syurga pun. Pasal ini rukun. Rukun-rukun ni maksud pillars. Macam kita kata rukun semayang kan? Takbiratul ihram, baca al-Fatihah, niat, berdiri, bla 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 sampai salam kan? Tak ada subhanallah wa bihamdihi pun kan? Tak ada rabbighfirli warhamni wajburni pun. Pasal tu rukun. Rukun hanya part daripada sesuatu, tapi paling fundamental, paling asas ya? Memang tidak ada dalam rukun iman secara lafaz, tapi ada dalam pendetilannya dan ada pada maksudnya. Kita kata rukun iman ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Apa maksud beriman kepada Allah? Beriman dengan apa-apa yang dikaitkan dengan Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya, atau apa sahaja yang dikaitkan dengan Allah, yang termuat dalam Quran, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih ya. Nama Allah ada banyak, wajib beriman ke semuanya walaupun tak belajar semua ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Ada orang dia tak beriman dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya dia, awak beriman pada Allah? Saya beriman pada Allah, tapi saya tidak beriman kepada rahmat Allah. Kamu tidak beriman kepada rahmat Allah, berarti kamu tidak beriman kepada Allah. Menafikan salah satu daripada perkara yang ada dalam keimanan, berarti kita telah menafikan keimanan itu sendiri. Orang yang tidak beriman dengan salah satu nama Allah, dia tidak beriman dengan Allah. Saya beriman 98, satu je saya tak beriman. Takkan kira tak beriman kot? Memang macam tu kan? Islamic teologi, akidah Islam, bila tak beriman satu saja, ia membatalkan seluruh keimanan ya kan? Sifat Allah berkuasa, saya tak percaya Allah Ta'ala berkuasa. Jadi dia dikira tidak beriman kepada Allah. Dan samalah dalam hal-hal yang lain. Beriman kepada malaikat, saya beriman kepada malaikat.
Apa maksudnya? Saya beriman dengan malaikat dan apa-apa perkara yang dikaitkan dengan malaikat. Yang termuat dalam Quran, termuat dalam hadis Nabi, termasuk malaikat-malaikat yang disebutkan, walaupun tidak banyak. Jibril, Mikail, Israfil. Saya percaya kepada semua malaikat, tapi saya tidak percaya pada Jibril. Macam orang Yahudi kan? Dia tak percaya pada Jibril. Dia memusuhi Jibril. Dia percayalah Jibril itu malaikat, tapi dia memusuhi Jibril. Kufur. Saya percaya dengan semua malaikat, Mikail, Israfil, Jibril je saya tak percaya. Kamu tidak percaya dengan satu malaikat, kamu tidak beriman dengan malaikat keseluruhannya. Very simple. Kalau kita nak relate dengan ibadah pun lebih kurang aja. Ada dipanggil persamaannya juga kan. Rukun semayang ada 13, satu je kita tak buat. Sah semayang kita? Tak sah. Kan? Sama lah konteks ni pun. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Jadi kitab-kitab Zabur tu nak kena beriman. Orang tak percaya pada Taurat, dia tak percaya kepada kitab-kitab Allah. Saya beriman dengan Quran. Yes, you believe in Quran, but you do not believe in Taurat. Keimanan merujuk kepada semua perkara yang bersabit dengannya. Mesti diimani keseluruhan. Sama juga beriman kepada hari kiamat. Syurga tak ada dalam rukun iman secara lafaznya, tapi ada dalam maksud dan ertinya dan pendetailannya. Apa maksud kamu beriman pada hari kiamat? Aku beriman dengan hari kiamat dan hal-hal yang disebutkan berkaitan dengannya. Apa ada pada hari kiamat? Nombor satu ada al-ba's. Agak kubur pun ada lah ya. Tapi kematian, itu dah termasuk dalam hari kiamat sebenarnya. Tapi itu dipanggil kiamat sughra. Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatu. Nabi kata bila seorang itu telah mati, telah berdirilah kiamatnya. Kiamat dak, tapi itu dipanggil barzakh. Dia bukan kiamat betul lagi. Kalau kiamat betul, nombor satu ialah al-ba'su, dibangkitkan manusia daripada kuburnya. Dikembalikan ruh kepada badannya, kemudian dibangkitkan dia. Pasal apa Ustaz kata dikembalikan ruh kepada badannya? Masa dia dalam kubur, ruh tak duduk dalam badan ke? Di alam barzakh sebenarnya kita tidak tahu exactly di manakah ruh itu berada. Tak tahu. Ada hadis ruh orang yang baik berada di syurga. Ada hadis ruh orang baik berada di Aliyin. Ada juga hadis ruh berada dalam kubur. Sama juga. Ada hadis orang jahat duduk dalam neraka, duduk dalam sijin. Macam-macam. Sebab tu ulama dia tidak ada satu kesepakatan dan tak pasti. Ruh urusan Tuhan, kita tak perlu tahu. Dan kita tahu bila kita mati, ruh kita dan jasad kita ada, cuma kita tak tahu kan. Bila dia duduk dalam kubur, bila dia adalah nasnya, mungkin tuan akan belajar secara terperinci. Ada ulama kata umpama Ibn Hajar, ruh bila mati ni dia duduk dalam syurga, tapi dia dalam kubur pun ia juga, dia berkaitan. Macam tu. Jika seorang itu tidak beriman, dia duduk dalam neraka, tapi kubur pun ia juga. Sebab roh ni dia berkait rapat. Tak tahu nak cakap pasal roh nas banyak kan. Tapi bila sampainya hari kiamat, roh pasti dikembalikan ke dalam badannya, lalu dibangkitkanlah dia. Kan? Tak beriman dengan al-ba's, kebangkitan, tidak beriman dengan hari kiamat, walaupun dia beriman melaka. Apa lagi yang ada pada hari kiamat? Banyak. Al-ba's, kebangkitan. Ada al-mahsyar, perhimpunan. Ada al-hisab, perhitungan. Ada al-mizan, timbangan. Ada as-sirat, jambatan. At the end ada al-jannah. Semua tu kena beriman belaka tu. Kan? Sebab tu ulama-ulama kita dalam buku-buku akidah mereka, hak paling masyhur mata akidah tahawiyah. Ya. Ia satu mata yang bagus dalam market syarak berkaitan dengan akidah Islam, Islamic theology. Tapi saya tak pastilah jika ada majlis atau surah yang mengajar. Dan ada satu buku atau mata akidah yang amat baik sekali. Azan dulu ya. Kita azan dulu. Lepas tu kita sambunglah 10 minit. Bismillah.
Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati as-salatil qa'imah. Ati Muhammadin wasilata wal fadilah. Wa ba'as maqam mahmudan alladhi wa'adtah. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa li walidayya wa li ahli wa jami'il muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Mana tadi ya? Al-Ba'ts tadi kan? Jadi ada banyak perkara yang dikaitkan dengan hari kiamat. Kita wajib beriman keseluruhannya. Ya. Al-Ba'ts, kebangkitan, mahsyar, apa lagi tadi? Mizan, sirat, dan akhir sekali syurga. Ya. Jadi kesemuanya. Of course lah beriman dengan syurga. Kerana daripada Al-Ba'ts, kebangkitan, satu persatu hak tadi, sirat, mizan, apa semua tu hisab. Perjalanan yang paling akhir syurga kan? Kalau syurga tak ada, apa guna hak semua tadi? Semua adalah perjalanan ke syurga. Jadi syurga ialah perkara yang paling akhir dalam hal keimanan. Selepas kita bincang tentang kebangkitan, mahsyar, mizan, hisab, sirat, kemudian syurga dalam bab hari kiamat lah ya. Jadi semua perkara yang termuat dalam Quran dan dalam hadis Nabi bersabit dengan hari kiamat termasuk syurga wajib diimani. Saya beriman kepada hari kebangkitan. Tuhan akan membangkitkan manusia untuk diadili. Tapi saya tak beriman dengan syurga. Awak tak beriman dengan syurga, awak tak beriman dengan hari kiamat.
Itu formula dalam hak ehwal keimanan, kepercayaan, akidah. Ia wajib diimani kesemuanya, maka ia wajib diimani kesemuanya dan tidak boleh dinafikan sama sekali. Dalam Quran banyak ayat Allah Taala sebut tentang syurga. Ni ayat yang pertama. Lepas tu kita akan jumpa lagi daripada ayat daripada surah Al-Baqarah sampai surah yang akhir. Ada je kan. Saya tak ingatlah precisely berapa kali Allah Taala sebut syurga dalam Quran. Tak silap saya 70 kali lebih. Nanti saya tengok balik buku ni, buku hitungan perkataan dalam Quran ditulis oleh Syekh Khalid. Nanti saya tengok. Dulu saya pernah sebut. Saya dah lama tak buka buku tu. Tapi dan uniknya Quran Allah Taala sebut syurga dan neraka sama banyak. Saya tengoklah precise number, tapi saya akan check nanti. Dulu saya ingat, dah lama tak buka buku tu. Jadi Allah Taala sebut syurga dan neraka sama banyak. Mana kedua-duanya wajib diimani dan kedua-duanya ada, kerana ia telah termuat dalam Quran dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi SAW pun sentiasa doa minta syurga, ya. Sebelum salat Nabi doa minta syurga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta syurga, aku berlindung daripada neraka. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum salam. Seumpama diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih daripada Abi Saleh. Ya. Nabi tanya beliau, apa yang kamu baca dalam solat? Doa yang kamu baca tu apa? Ya. Dia pun kata, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku baca, wahai Allah, berilah aku syurga, aku berlindung denganmu daripada neraka. Ya. La uhsin dandanataka wala dandata Mu'az. Aku tak mampu nak baca macam kamu baca, macam Mu'az baca. Jadi ingat dia baca tu lekeh lah. Nabi tak baca macam tu. Mungkin Nabi baca doa yang hebat-hebat, panjang-panjang, susah-susah. Zikir kan susah. Ada orang kata zikir ni susah. Zikir Rasulullah ni susah nak amal, berat kan. Zikir saya bagi baru ringan. Ada macam tu pula. Zikir Rasulullah lah ringan, zikir awak tu yang berat. Kan. Dia kata aku tak mampu baca macam kamu baca wahai Rasulullah. Nabi kata haula, dan juga Mu'az baca. Dia ingat Nabi baca ni mungkin lagi hebat, lagi banyak, lagi panjang. Nabi pun kata haulahuma nudandin. Aku dengan Mu'az pun baca benda yang sama. Minta syurga, jauh neraka. Sebab itu doa ini dia termasuk antara doa yang sunat dibaca before salam, bukan ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'alukal jannah, ataupun Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi, a'udzubika minan nar. Baca before salam sunnah, baca ketika salam tidak sunnah. Salam bukan mahalul doa. Dalam mazhab Syafi'i, setahu saya seorang je yang kata, bukan katalah, dianjurkan baca ketika salam. Sebelum salam pun baca, ketika salam pun baca. Tapi dia seorang, saya tengok nama dia siapa. Tapi the rest, tidak ada sesiapa yang menggalakkan, kerana tidak ada nas. Nabi semayang 23 tahun, Nabi tak pernah doa ketika salam. Tapi dia ada sandaran dia juga, hadis umum Abi Umamah yang diriwayatkan Sunan Abi Daud. Tapi hadis itu tidak sahih. Dan practically memang tidak ada riwayat, sebab itu tidak dimasukkan dalam mana-mana buku fiqh doa ketika salam. Sementara doa itu memang disunatkan sebelum salam. Dia nak pergi baca lepas salam tu buat apa? Saya baca ketika salam dan sebelum salam. Bila kamu dah baca sebelum salam, that's it. Dan salam ni bukan mahalud doa, bukan tempat doa, ya. Baca before salam, confirm sunnah Rasulullah. Memang amat-amat digalakkan. Minta syurga, jauh neraka. Itu sebenarnya basic kepada doa. Di samping kita baca macam doa kepada Allah, at the end kita perlu satu doa yang ringkas, tapi dia doa yang menjadi, orang kata apa, inilah, Allah bagi aku syurga, jauh aku neraka. Kalau boleh every semayang ataupun setiap kali kita semayang, kita baca doa itu, ya.
Dan setiap masa juga, ya Allah bagilah aku syurga. Saya dalam semayang baca, luar semayang baca. Pasal orang yang beriman ni, dia nak syurga je. Kan? Dan benda-benda yang lain seperti pahala, seperti itu, seperti ini, at the end syurga juga kan. Jadi kita minta syurga seumpama kita telah minta yang lain. Sementara ia telah digalakkan dalam syarak kerana ia adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun tengah malam pun Nabi sebut syurga. Kan? Tuan-tuan belajar dalam bab zikir, zikir Nabi yang panjang tak banyak. Ada satu dua je. Dua tiga macam tu lah ya. Salah satu yang panjang juga ialah zikir Qiyamul Lail. Pasal Qiyamul Lail ni dia munajat. Sebab tu zikir Rasulullah agak panjang. Kalau zikir nak naik kenderaan, zikir nak masuk masjid, zikir nak masuk tandas, mana boleh panjang-panjang. Kita bukan nak zikir, kita nak buat benda tu, cuma kita mukadimahkan dengan zikir sebagai satu ibadah. Jadi practically amat sesuai sekali. Tapi kalau Qiyamul Lail dia munajat. Lepas tu zikir Rasulullah panjang. Zikir nak pergi ke masjid dia panjang. Kita nak pergi masjid sambil berjalan kita baca zikir ya. Tak apa tuan-tuan boleh beli buku poket zikir mesti ada. Jadi malam-malam bila Nabi bangun Qiyamul Lail kepada Allah, Nabi baca zikir munajatnya. Ya, panjang zikir tu. Allahumma anta mulkus samawati wal ard. Allahumma anta qayyimus samawati wal ard. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Walakal hamdu Allahumma antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq. Tengah-tengah tu ataupun selepas Nabi memuji Allah dengan kepujiannya, Nabi puji Allah tu satu kepujian yang bagus tu. Puji Allah Ta'ala itu cahaya, puji Allah Ta'ala itu raja, puji Allah Ta'ala itu maha berdiri dengan sendiri. Puji kau-kau, puji bagus. Sebab Allah ni tuan-tuan, semakin kita memujinya, semakin dia menyukainya. Semakin kita mengagungkannya, semakin dia menyukainya. Sebab itu zikir-zikir Rasulullah SAW penuh dengan pengagungan kepada Allah, penuh dengan memuji Allah, dan penuh dengan mensucikannya. Kan? Tasbih umpamanya paling kurang subhanallah, maha suci Allah. Tapi there are lot of tasbih, banyak lagi tasbih yang lain. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang panjang, ada yang panjang. Semakin kita memuji Allah, semakin disukainya. Tapi hari ni orang nak mudah, Allah, 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 Allah. Tak ada puji Allah, tak ada agungkan Allah, tak ada sucikan Allah. Soal boleh ke tidak, itu ulama khilaf, saya faham. Ada sebagian melarang, ada sebagian membenarkan. Kan? Tapi ada yang juga yang melampau. Dia kata bila sebut Allah, Allah, kita telah sebut semua sifat-sifat dan nama-nama Allah. Mana ada awak sebut Allah aja, tak ada nama dan sifat pun. Kan? Kalau kamu sebut subhanallah, satu sifat je, sifat suci. Kalau kamu sebut Allahu Akbar, satu sifat je, sifat besar. Tapi bila sebut Allah, Allah, dia merangkumi semua-semua sifat. Siapa kata begitu? Kan? Malah dia mengafdalkan zikir itu. Inilah zikir yang paling afdal, yang boleh bawa kita kepada Allah. Habis tu hak Nabi ajar subhanallah, alhamdulillah tak boleh bawa kepada Allah. Siapa yang lebih bagus ni? Kamu ke Rasulullah? Siapa yang nak bawa umat ke dalam syurga ni? Kamu atau Allah? Tanggungjawab siapa? Kan? Kamu tanggungjawab juga. Rasulullah tanggungjawab lebih besar. Memuji Allah, subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Macam-macam tasbih. Takbir, macam-macam takbir. Yang kita tahu Allah Akbar saja. Tapi ada banyak takbir. Tuan-tuan belajar buku Azkar Imam Nawawi, tuan-tuan tahulah. Kan? Tahmid, there are a lot of tahmid. Hatta pada hari kiamat nanti, kalau tuan-tuan belajar akidah lah ya, tuan-tuan akan jumpa hadisul maut. Hadis yang menyebut tentang kekelam kabutan manusia yang paling besar. Nabi akan beri syafaat kepada kita. Ada bab syafaat Rasulullah. Saya tanya tuan-tuan, macam mana Nabi bagi syafaat kepada kita? Bagi gitu je. Tak. Nabi sujud kepada Allah. Dan dalam sujud Nabi, Nabi memuji Allah dengan kepujian yang amat hebat dan agung sekali, yang tidak pernah dipuji oleh sesiapa pun. Tidak orang terdahulu, tidak orang terkemudian, tidak malaikat, tidak jin dan tidak manusia.
kehormatan Allah Ta'ala beri pada Nabi. Nabi akan puji Allah dengan pujian yang tidak pernah dipuji oleh sebarang makhluk. Dan Nabi kata, lam yahduruni al-yaum, aku pun tak tahu apakah bentuk dan lafaz aku memuji Allah Ta'ala itu, tapi ia adalah pujian yang amat hebat sekali. Pasal Allah memang macam tu, dia suka disucikan, suka diagungkan, ya. Jadi Nabi pun bangun qiyamul lail, bermunajat pada malam hari, memuji Allah satu persatu. At the end ataupun di tengah-tengahnya, Nabi kata, Nabi mengisbatkan keimanan. Nabi kata al-jannatu haq, syurga itu benar. Ya. Sebab itu di samping kita suruh orang buat ibadah, kita sebut tentang keimanan itu dan ini, mengaitkan dengan syurga ni pun benda yang penting. Macam anak-anak kita dalam tarbiyah Islam, tuan-tuan, amat-amat digalakkan kepada anak-anak yang kecil untuk kita sentiasa memberi idea kepada dia supaya dalam minda dia dah ada minda syurga. Ya. Kerana itu perjalanan kita yang paling akhir. Ya. Sebab itu dalam buku-buku didikan tarbiyah Islamiah lah, ya, syurga mesti ditanam kepada anak-anak kita. Sikit-sikit sebut syurga. Adik buat begini syurga, adik buat begini syurga, ya. Nak cerita dapat fadilat pahala sekian mungkin dia tak faham. Cakap syurga, anak-anak kecil akan faham. Tanamkan minat kepada mereka tentang syurga, insya-Allah taala, ya. Jadi mudah-mudahan setakat itu untuk malam ini. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarat adalah surah Al-Asr. Aku qul qala za, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.